Okay, so pelajar, today apa yang saya nak buat? Okay, dengar. So since today we have Form 4 and Form 5 student as well. Okay, kita ada pelajar Form 4 dan juga pelajar Form 5. Saya tak boleh ajar awak topik Form 5 hari ni. You know why? When I teach topik Form 5, budak Form 4 tak faham. Betul tak? Sebab budak Form 4 baru masuk Form 4. Correct or not? So when I teach Form 5 topics, budak Form 4 kurang faham. Okay. So, apa yang cikgu nak buat hari ni? Okay, saya nak ajar perkara yang Form 4 dan Form 5 pun boleh belajar. Okay. Alright. So, pelajar. Okay. So, today, I want to focus more on soalan berunsur kebat. Ataupun in English, we call it as higher order thinking skills. Okay. Pelajar tahu tak apa tu kebat ataupun HOTS? I'm very sure you pernah dengar kan? Orang kata soalan kebat lah, soalan HOTS lah. Have you heard about it? Pernah kamu dengar pelajar? Okay. Now, tak ada nota pelajar, kamu takkan dapat apapun nota. Kamu just have to, get ready with your test pad ataupun buku nota untuk awak buat jalan kerja, whatever. That's it. Kamu tidak akan dibekalkan apapun nota. Okay? So, get ready with your calculator, get ready with your test pad ataupun buku awak untuk anda nak buat penyelesaian kejap lagi. Boleh? Kan? Okay. Alright. So, pelajar, soalan kebat ni rasa-rasa penting tak untuk you punya SPM? Do you think it's important? Soalan kebat ni ataupun HOTS? Do you think important? Penting tak? Yes, sir. Okay, kita ada hampir 20 pelajar tapi yang reply, ada ke reply ke? Student, are you with me? Yes, sir. Yes, okay. Saya tengok seorang je yang reply saya. Yang lain semua, apa jadi? Sudah tidur ke? Okay, so pelajar, soalan kebat ni satu komponen yang sangat penting untuk you punya SPM. Especially untuk pelajar-pelajar KSSM. Okay, those who are taking the KSSM, okay, soalan kebat ataupun HOTS satu komponen yang amat-amat penting untuk you punya exam. Okay, now, pelajar SPM yang baru ambil exam pada bulan lepas, March, they did the exam on March, okay. How many of you all tanya dekat you punya abang ke, atau you punya adik ke, ataupun your seniors in the school? How was the maths exam? Ada tak kamu tanya pada mereka? Pelajar SPM yang mereka ambil SPM bulan lepas. Just about last month. Kenapa tak tanya? Pragatish, you are right. Okay, you know what? Ramai pelajar bagi tahu saya, sir, soalan dia susah. I'm talking about maths, not advanced, I'm talking about maths. Okay, kenapa susah? Kenapa susah? Why? Pelajar, one of the reason is because melibatkan soalan kebat. Melibatkan soalan kebat, number one. Number two, sebab KSSM, these are the first batch of student yang mengambil SPM berdasarkan KSSM. So they have no idea how does the question going to be looks like. Bagaimana bentuk soalan dia? Tak ada siapa pun tahu. Jadi batch yang pertama ini, batch yang I would say agak malang lah. Agak malang. Okay, because they are the first batch, Okay. Tapi pelajar yang SPM, yang akan ambil SPM pada next year March, kamu merupakan batch yang kedua. So kamu at least kamu ada satu panduan. Okay, bagaimana the question came out in SPM and so on. Okay, pelajar yang Form 4, kamu akan ambil SPM for the next following year, right? Correct not? So kamu ada banyak panduan untuk anda. Okay, so today I want to focus a lot of kebat question. Okay, now saya nak tanya satu lagi soalan kepada anda pelajar. I want to ask you a question, student. Okay, you see guys, untuk you punya SPM, I'm very sure all of you akan ambil SPM. Correct not? Okay, dalam SPM, apakah topik yang akan disoal? Can you all give me any idea? Daripada tingkatan berapa hingga ke tingkatan berapa? Ini SPM. Apakah topik yang akan disoal dalam you punya SPM? Very good. Okay, I'm happy that ramai yang tahu pasal ini.
Okay, I think my student, I think you all know lah, sebab saya selalu beritahu in my class. Okay, in my class, saya selalu beritahu, saya selalu beri benda ni. Okay, now some student told me, sir, dia kalau SPM dia hanya keluar form 4, form 5. No, that is wrong. That is wrong. That is wrong. Okay, untuk you punya matematik, saya tak tahu pasal other subject. Okay, but for your SPM matematik, topik yang akan disoal adalah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Form 1 up to form 5. That is what they will ask you in your SPM examination. Okay, itulah yang akan disoal dalam awak punya exam. Jadi saya nak tanya kepada awak, how many of y'all yang betul-betul sudah kuasai topik form 1, form 2, form 3? Because I know form 1, form 2, PKP, tak pergi sekolah, belajar online. Belajar online pun ada pelajar yang tak nak masuk belajar online. Jadi how many of y'all yang betul-betul sudah kuasai topik form 1, form 2, form 3? Can I know? Boleh saya tahu? Okay, siapa rasa diri macam, sir, saya tak belajar betul lah, sir, form 1, form 2, form 3. I miss many things. Can you please tell me siapa tu? Siapa rasa diri awak tu kamu rasa macam kurang? Sir, never study properly lah, form 1, form 2, form 3. Banyak topik yang tak belajar. Banyak topik yang belum dikuasai. Ada? Please reply me. It's okay, tak apa. You see? I'm very sure most of the student tak dapat kuasai topik form 1, form 2, form 3 dengan sepenuhnya because of the PKP, tak pergi sekolah, bla 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 bla. And furthermore, bila kerajaan bagi tahu tak ada PT3 exam, wah, semuanya happy. Wah, tak ada exam, tak payah belajar. Yay! Betul tak belajar? Correct or not? Do you agree with me not? Bila tak ada exam, tak payah belajar, relax belajar. Okay, saya boleh relax lah, tak payah belajar, no exam, you know? That is the biggest mistake. Okay, tahu kenapa? PT3 memang tak ada exam, tak apalah. Tapi SPM kamu ada exam. And dalam SPM awak, topik-topik yang akan disoal adalah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi, adakah form 1, form 2, form 3 penting? It's important. Very, very important. Okay, jadi hari ini pelajar, saya akan sentuh sikit pasal your form 1 a bit, form 2 a bit, form 3 a bit, form 4 a bit. Okay, topik form 5 tak sentuh. Sebab dalam grup ini kita ada pelajar-pelajar form 4. Kalau saja topik form 5, pelajar form 4 tak akan faham. Jadi, pelajar, hari ini cikgu akan fokus kepada topik-topik daripada form 1, form 2, form 3 and form 4. Dan semua soalan-soalan itu adalah soalan-soalan yang berunsur kebat. Okay, pelajar, are you ready? Can we start? Can, sir. Semua dah bersedia dengan pen ataupun pensel, dengan trackpad ataupun buku? Because I want today's session will be two-way communication. Saya tak nak saya buat, you tengok salin jawapan saya. Saya buat, you tengok salin jawapan saya. I don't want that. So I prepared some question for you, you know. Saya dah sediakan beberapa soalan untuk anda buat. So normally cikgu akan berikan masa sikit untuk you buat. Okay, once you have done, and then I will discuss. Then you check whether you boleh buat atau tak boleh buat. Okay. So guys, now let's start. Okay, pelajar. Let's see what are the topic I prepared here. Okay. Okay, pelajar, cuba tengok. Ini topik apa ni? Simultaneous linear equation. Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai apa, pelajar? Persamaan serentak. Correct or not? Now, can you please tell me? Okay, where did you learn this persamaan serentak? Di mana kamu belajar persamaan serentak? Dalam tingkatan 1, form 1. Okay? Alright, I'm glad that some of you can reply me, form 1. Very good. Bermaksud you masih ingat lagi. Yang tak reply, bermaksud you're lost. You tak tahu. Adakah kita belajar? Okay, pelajar, dalam tingkatan 1, kamu dah belajar pasal persamaan serentak. Ataupun simultaneous linear equation. Okay, can I ask you something? How many method that you learn? Berapa kaedah yang kamu belajar untuk nak selesaikan persamaan serentak? Come on. How many ways? How many method? How many kaedah? Yes, 2 kaedah belajar. Okay, ada 2 kaedah yang kamu belajar dalam tingkatan 1. Number 1 is kaedah penghapusan. Yang kedua, kaedah penggantian. Correct not? Okay. Actually, kita ada satu lagi iaitu kaedah graf. Tapi normally we don't do kaedah graf sebab kaedah graf mengambil masa sangat lama.
Correct or not? So normally kita akan buat sama ada elimination ataupun substitution. Kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Correct or not? In form 3, of course you belajar 3, including the graph. Kan? Tapi graph takkan you nak buat graph tu buang masa. Wasting time, you know. So, kita biasanya akan buat kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Elimination or substitution. Okay, now, which one do you think is easier for you? Yang mana kamu rasa senang? Kaedah penghapusan ke kaedah penggantian? Elimination, substitution. Yang mana senang? Penghapusan. Okay, ada yang kata penggantian. Penghapusan. Both also okay. Okay, that's a good one. Penghapusan. Okay, pelajar. Bagi saya lah, okay, bagi saya, okay, penghapusan adalah lebih mudah daripada penggantian. Elimination is much more easier compared to substitution. Sebab bila you buat kaedah penggantian, awak ganti kena kembangkan. So jalan kerja panjang. Quite long, you know. But you compare to penghapusan, kaedah penghapusan, elimination, few step, awak dah habis dah. Awak dah habis dah. Kamu dah settle. You can settle up the question. Okay? So elimination lebih senang untuk kita gunakan untuk selesaikan persamaan serentak. Okay? But I leave it to you. If you comfortable with kaedah penggantian, go ahead. If you're comfortable with kaedah penghapusan, teruskan. Tak ada masalah. Anyhow, both kaedah akan memberikan jawapan yang sama. Okay? Both kaedah will give you the same answer, students. Okay? Alright. So now let's take a look. The first question that I prepared for you. Pelajar, cuba tengok. Ini soalan kebat. Okay, ini soalan kebat. Tengok. Okay, I prepared in BM and also English. Sebab ada yang belajar dalam bahasa Melayu, ada yang belajar dalam bahasa Inggeris kan. So in my class, I use both languages. Cikgu gunakan kedua-dua bahasa untuk berkomunikasi. Okay, pelajar, ini contoh soalan kebat. Okay. Husna mempunyai wang saku melebihi Nora. Jika Husna memberikan RM20 kepada Nora, wang saku mereka akan sama. Jika Nora memberi Husna RM22, maka wang saku Husna akan bertambah 2 kali ganda daripada wang saku Nora. Berapakah wang saku Husna dan wang saku Nora? That is the question. Okay, Husna has more pocket money than Nora. If Husna gives RM20 to Nora, their pocket money will be equal. If Nora gives Husna RM22, then Husna's pocket money will be increased 2 times of the Nora's pocket money. How much pocket money of Husna and of Nora now? Okay, pelajar 4 markah. Okay, pelajar sekarang ni, saya nak anda cuba buat soalan ini, saya bagi awak 3 minit. Okay, students, I'll give you 3 minutes. Can you try to solve this question? Ini topik persamaan serentak tapi soalan kibat. Okay, it's like a problem solving question. Boleh ha? Okay, pelajar, can you all start do now? Okay, get your papers, get your buku atau notebook. Tolong buat soalan ini cuba sebelum I can discuss with you. Saya nak tengok berapa ramai yang boleh buat soalan ini. Come on guys, once you have done, let me know. Pastikan semua buat Alright, I want you all to try. At least try. Cubalah, cuba. Kalau tak dapat, tak apa, it's okay. But I want you guys to try. Ini soalan yang pernah disoal dalam SPM percubaan, dalam trial, SPM trial. Okay? 4 marks question. Okay, anyone dah habis ke?
Those already done, just reply me done so that I can know that berapa ramai yang dah buat. Okay, just put dalam chat box tu, reply me done. The first person replied me, it's a bit confusing, sir. Okay, ada pelajar yang message to me privately, belum, a bit complicated. Sir, I don't know. Tak apa, it's okay. Siapa yang not sure, siapa yang give up, just reply me, tak apa. I appreciate your reply. No problem. Siapa yang tak dapat buat, just tell me, sir, I don't know to do. Saya tak tahu nak start. I'm confused. Okay, Pragatesh doing good job. Pragatesh, keep on drawing. Bagus. How about the rest? Come on. Pelajar lain? Okay, yang masih buat, teruskan. No problem. Teruskan sampai dapat. Try. Good job, Anbelagan. Tolong buat. Okay? No worries. Juga akan berikan masa. Janji you cuba. Okay, no worries. Yang penting kena cuba. Okay, ada pelajar yang hantar message kepada saya privately. Actually, you all tak payah send me privately lah. You all can send the message to everyone. Okay, tak payah nak malu dah. Kita sedang belajar. Salah betul, tak apa, no problem. Okay, so ada pelajar send me message to me privately. Sir, I got Usna RM42. I got Nora RM20. Okay, any other answers? Ada siapa-siapa dapat jawapan? Tolong share dalam chat box. Pelajar, stop. Saya tak nak you all send message to me privately. Tolong. I don't want that. I don't want. Boleh tak tolong send the message to everyone. Let others to see your answer. Tak apa pelajar. Kalau salah betul tak apa. It's okay. Come on guys. You're form 4, form 5 student, you know. Apa nak malu? Okay, that's the way Herwin Kumar. Good job. Okay, so Herwin kata, Sir Usna, I got 146. Nora, I got 106. Okay, bagus. Thank you. Any other answers? Any other answers, pelajar? Tak apa, pelajar. Salah betul tak apa. Just tell me what you get. Itu je. Awak tak payah nak malu. Okay, very good. Divyashri. Sir Usna, I get 62. Nora, I dapat 42. Alright, cantik. Okay, any other answers? Jawapan lain? Any other answers? Come on guys. Ada jawapan lain? Okay, Khairani kata Usna 62. Okay. Pragatesh, Nora 22, Usna 62. Okay, thank you. Okay, alright. So now pelajar, semua tengok depan dengar pelajar. Okay, tak apa. Yang dah dapat jawapan dan dah bagi jawapan kepada saya, thank you so much. I appreciate the effort. Okay, sebab kamu cuba, okay, and then you got the answer and kamu dah share kepada saya. Okay, betul salah, that is a second problem. But I want you all to try. Okay, but I'm very sure ramai di antara anda tak tahu nak start. Betul tak? You have not sure how to try ataupun how to start with this question. Correct or not? Okay, pelajar semua tengok depan. Now, cikgu akan tunjukkan penyelesaian dia. Let's see whether your answer is correct or not. Okay, pelajar. Dalam soalan ini, kita ada berapa watak? Berapa orang kita ada dalam soalan ini? Kita ada 2 orang. Betul tak? Kita ada 2 orang. Okay, yang pertama, Usna.
Yang kedua Nora. Okay. Yang pertama Usna, yang pertama Nora. Okay. Usna I letak sebagai H. Boleh? Let me represent the Usna as H, Nora sebagai N. You can use XY also can, PQ pun boleh, anything boleh. No problem. Okay. Tapi saya letak H Usna dengan N Nora sebab senang untuk kita nak bezakan. Boleh ya? Okay. Pelajar cuba tengok dalam soalan itu. Usna mempunyai wang saku melebihi Nora. Okay. The second sentence. Pelajar cuba tengok ayat yang kedua tu. Okay. The second sentence dia kata jika Usna memberi RM20 kepada Nora. Pelajar, apabila Usna memberikan RM20 kepada Nora. Okay. So, duit Usna tolak RM20. Duit Nora tambah RM20. Betul tak pelajar? Sebab Usna memberikan RM20 kepada Nora. So, duit Usna tolak RM20. Duit Nora tambah RM20. Adakah dia logik pelajar? Is it logic what I said just now? When Usna memberikan RM20 kepada Nora, duit Usna tolak 20, duit Nora tambah 20. Dan koma, wang saku mereka akan sama. Akan sama. So, cuba tengok persamaan yang saya dah buat. Tengok depan semua. Don't copy now. Don't copy now. I want you to just listen first. Okay? Okay, so as I told you, Usna cikgu dah andaikan H, Nora cikgu dah andaikan N. Okay, so ayat yang kedua tu, if Usna give RM20 to Nora, then the money will be equal. Jadi saya dah bagi tahu, apabila Usna memberikan RM20 kepada Nora, duit Usna tolak 20, duit Nora tambah 20. So tengok H tolak 20 sama dengan N tambah 20. So kenapa letak equal? Sebab dia kata dia akan menjadi equal one. Kan, dalam soalan dia kata, apabila Usna bagi RM20 kepada Nora, duit mereka akan menjadi equal ataupun sama. That's why I put the equal sign. H tolak 20 sama dengan N tambah 20. So what I do? Saya bawa negatif 20 ni, okay, saya bawa negatif 20 ni ke sebelah kanan. Become tambah. So you dapat 40 dan N ini saya bawa ke kiri, dia akan jadi apa? H tolak N. Pelajar, persamaan pertama saya adalah H tolak N sama dengan 40. Pelajar, persamaan pertama boleh faham? Persamaan pertama boleh faham all of you? Faham, sir. Semua faham? Come on, reply me. If you understand, reply me. Faham semua? Jelas? Persamaan pertama, I dapat daripada ayat yang kedua. From the second sentence, you know. Okay? So, remember the concept. Apabila Usna memberikan RM20 kepada Nora, duit Usna tolak 20, duit Nora tambah 20. That's it. Alright? Okay, now, the second sentence. Okay, cuba tengok ayat yang ketiga. The third sentence. Okay, pelajar. Jika Nora memberikan Usna RM22. Pelajar, jika Nora memberikan Usna RM22. Bermaksud duit Nora tolak 22, duit Usna tambah 22. Betul tak pelajar? Correct or not? When Nora give RM22 to Usna, duit Nora tolak 22, duit Usna tambah 22. Okay? Maka wang saku Usna akan bertambah 2 kali ganda daripada wang suku Nora. Okay? Okay, so that's what they mention, pelajar. Dalam bahasa Inggeris dia kata apa? Okay? If Nora give Usna RM22, then Usna's pocket money will be increased 2 times of the Nora's pocket money. 2 kali ganda tahu. Jadi cuba tengok persamaan saya. Okay, so as I mentioned earlier, apabila Nora berikan RM22 kepada Usna. Untuk Nora minus 22. Untuk Usna plus 22. Then you might ask me, sir, kenapa cikgu darabkan 2 dekat sini? Why you multiply the 2 over here? Sebab dia kata duit Usna akan menjadi 2 kali ganda. That's why I put there 2 darab N tolak 22. Can you all see that, pelajar? Nampak tak semua? So I got my second equation daripada ayat yang ketiga from the third sentence.
If Nora give 22 ringgit to Usna, Usna money will be increased 2 times of the Nora's money. 2 kali ganda. Jadi cikgu kembangkan, I expand this pelajar, cikgu kembangkan. Okay, 2 darab N dapat 2N, 2 darab 22 dapat 44. Okay, so macam biasalah. Sekarang H ni saya bawa ke kiri, negatif 44 bawa ke kanan. So you akan dapat persamaan kedua, 2N tolak H sama dengan 66. Okay, pelajar, I managed to get my 2 equation. Okay, pelajar sekarang faham tak bagaimana cikgu dapatkan 2 persamaan itu? Now, do you get some idea? Faham semua? Jadi pelajar, you must able to baca ayat itu dalam bentuk ayat itu, tukar dalam bentuk matematik. Ini yang kita sebut sebagai problem solving question ataupun we call it as a kebat lah, kembaran berfikir aras tinggi. Boleh faham tak? So now dah dapat 2 persamaan. Okay, soalan dia apa? Soalan dia nak how much pocket money Usna and Nora has. So sekarang ni kita nak cari berapa duit yang dimiliki oleh Usna dan Nora. Pelajar, very simple. Kita dah ada 2 persamaan ini. Correct not? Jadi apa kita buat? Kita selesaikan sajalah. Okay, kita selesaikan sahaja. Alright. So you can use either kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Okay. So sekarang ni cuba tengok the next step. Cikgu buat kaedah penghapusan. Because for me, elimination is lebih mudah untuk kita selesaikan. Okay. So persamaan pertama, H tolak N sama dengan 40. Persamaan kedua, negatif H tambah 2N sama dengan 66. Okay, that is the 2 persamaan yang cikgu dapat lah. Okay. Jadi pelajar, sekarang ni, yang mana kita boleh hapuskan dengan mudah? The H value. Betul tak pelajar? H ini kita boleh hapuskan dengan begitu mudah. Betul tak? Because under the method of elimination, you kena hapuskan sama ada H ataupun N. Dalam kes ini, H kita boleh hapuskan dengan mudah. So pelajar apa kena buat? Awak ambil persamaan 1 tambah dengan persamaan 2. So pelajar when you plus, what happen? H plus negative H, you get 0. Sebab tu juga letak kosong di sini. Okay? And then, negative N tambah dengan 2N, I dapat positive N. Lepas itu pelajar, 40 tambah 66, 106. So pelajar, finally I got my N value. N adalah jumlah duit yang Nora ada. So berapa Nora ada pelajar? Duit Nora? 106. Okay? Now, once you get your N value, ambil nilai N itu, gantikan dalam persamaan 1 ataupun persamaan 2. Mana-mana pun boleh. Anyhow, you get the same answer. You can dapat jawapan yang sama, you know. Okay, so, cikgu ambil persamaan 1, I gantikan nilai N dengan 106, cikgu selesaikan, maka dapatlah H, iaitu duit yang Usna ada 146. So, pelajar, jawapan yang betul adalah Usna mempunyai 146, Nora mempunyai 106 ringgit Malaysia. So I think some of you answered me correctly. Siapa tu yang jawab ada dengan betul? Anusha. Okay, and then one more student. Siapa tu I think 2 student. Okay. Siapa yang answer me correctly just now? Hedwin Kumar. Yes, you are right. Alright. Okay, so pelajar, ingat pelajar, inilah contoh soalan daripada tingkatan 1 yang berunsur kebat. Okay, pelajar. So pelajar yang tak dapat buat tadi sekarang boleh faham? Understood or not? Boleh Ramai pelajar masuk lambat lah. I just notice. Ramai pelajar masuk lambat. I don't know why. Okay. Okay, good. Semua jelas Okay, cantik. Bagus. Alright. Okay, so now. Okay. Let's move on with the next question. Soalan yang seterusnya. Okay, pelajar. Next, look at number 2. Pelajar, number 2, masih topik yang sama. Okay, masih topik yang sama. So, can you please show the working? Can, of course, Ashwin. Maybe instead of writing down, can you just screenshot? You can save that time. Ambil gambar. Okay, you can save that time.
Boleh tak? Siapa nak catat ke, jangan catatlah, ambil masa kan, wasting time. You just screenshot ataupun ambil gambar. Nanti boleh kamu salin after the class. Because I need to discuss more questions with you. Boleh ya? Okay, Ashwin sudah ambil gambar? Yes, sir. Please, next page. Okay, this is next page. Okay, sebab bila awak salin, ambil masa. You ambil gambar ni senang. Just screenshot, easier for you. Thank you, sir. Okay, no problem. Okay, semua dah ambil ya? Okay, now pelajar cuba tengok nombor 2. Number 2 also the same topic, persamaan serentak, tapi soalan kibat. Soalan kibat. Tapi ini lebih senang lah. Lebih senang compared to number 1, I guess. I guess lah. Cikgu andaikan soalan 2 ni lebih mudah daripada nombor 1. So number 2 is also persamaan serentak tau. Soalan kibat. Ini pun soalan percubaan SPM sebenar. I pick this question from SPM trial question. Okay. So pelajar, can you please try this out, all of you? I think all of you can do this now. Come on, cuba ini dulu, cepat, nombor 2. Come on guys. Pastikan semua buat. Don't wait for my answer. Okay, I want y'all to try. I think number 2, all of you can do. Number 2 ni lebih senang compared to number 1. Okay, this is quite simple. Make sure all of you try. Pastikan anda semua cuba pelajar. Pelajar-pelajar yang masuk lambat, I hope you can follow. Okay, because we started at 10. I saw many students masuk lambat. Okay, so normally kalau masuk lambat tu, you miss all the lesson yang the first part kamu dah miss lah. Okay, so now can you all please try soalan yang kamu nampak dalam skrin awak number 2 ni. Ini topik persamaan serentak. Okay, as I mentioned to you earlier, even though you learn this in form 1, but saya dah bagi tahu dalam SPM awak matematik, topik-topik yang akan disoal dalam SPM matematik adalah from form 1 up to form 5. Okay, tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4, 5. Semuanya akan disoal dalam awak punya exam. So you have to get ready to answer all these questions, you know. Okay, the first person replied me. Tivishwar kata, sir, I dapat Y9. Okay, thank you for your reply, Tivishwar. Any other answers? Come on, good job. Pelajar-pelajar lain, siapa yang dapat jawapan, just put dalam chat box. Tak payah malu, salah ke betul, tak apa. It's okay, I just want to know your answers. Come on guys. Saya nak semua participate. Okay, Anisha also got Y equals to 9. Khaira ni dia cari X dengan Y. X dapat 2.5, Y sama dengan 9. Okay. Alright, now I can see, I think most of you got the same answer. Okay. I can notice that most of you got the same answer. Okay, come on. I need more reply. Dekat sini ada ramai pelajar dekat sini. Please guys, I need more reply. Apakah nilai Y yang kamu dapat? Thank you. Yang dah buat, yang reply saya, I really appreciate your reply. Good job guys. Okay, thank you Azim. Thank you Tan Yanzia. Thank you Nobita. Oh, Nobita. Nice name, Nobita. Okay. Thank you Alif. Thank you Herwin. Okay, good job guys. Tengok, yang ni anda dah boleh buat. Okay, yang ni dah boleh buat sudah pandai. Bagus. Okay. Alright, good job. Anyhow, pelajar cikgu akan terangkan juga sebab saya tahu ada yang tak dapat buat, ada yang tak sure, no problem. Okay, tapi Y sama dengan 9, that's the correct answer. Okay, so pelajar, very fast, let me just discuss with you. Cikgu nak terangkan ini, soalan 2 ni. Pelajar semua tengok question number 2 here. Raja 3 menunjukkan 2 buah segi 4 tepat. Okay, diagram 3 shows 2 rectangles. Okay. And then they gave you, diberi bahawa jumlah luas
Okay, jumlah luas dua buah segi empat tepat ialah 73. And jumlah perimeter dua buah segi empat tepat itu ialah 45. Okay, pelajar. They given us the total area of the both rectangles and the total perimeter of the both rectangles, kedua-duanya. Okay, so when you take the both areas, it must be 73. When you take the both perimeters, you akan dapat 45. And they said dengan menggunakan kaedah penghapusan atau kaedah penggantian, hitung nilai Y. I just need the Y value, So pelajar, we need to get two equation. Dua persamaan. Persamaan pertama untuk luas, persamaan kedua untuk perimeter. So pelajar, luas untuk segi empat yang pertama is what? 4 darab X is 4X. Sini, 7 darab Y, 7Y. So my first equation adalah 4X tambah 7Y sama dengan 73. Seperti ini. Betul tak pelajar? Do you get the first equation? I'm very sure you dapat persamaan pertama. That is for the area. Okay? Yang kedua, perimeter. Pelajar, perimeter means what? The outer boundaries tau. Ukuran di luaran saja. Pelajar, kalau sini 4, sini pun 4 tau. Okay? Sini pun 4, sini pun X. Sini pun Y, sini pun 7. So when you plus untuk ni, perimeter, X tambah X, 2X. 4 tambah 4, 8. Dekat sini perimeter, Y tambah Y, 2Y. 7 tambah 7, 14. So you plus both perimeter, dia mesti sama dengan berapa? 45. Maka, this is the jalan kerja. Nampak pelajar? 8 tambah 2X, 14 tambah 2Y sama dengan 45. Okay? So 8 tambah 14, kamu dapat 22. Itu 22 saya bawa ke kanan, you tolak. Maka kamu dapat 2X tambah 2Y sama dengan 23. Pelajar, inilah dua persamaan yang you kena dapatkan. Okay, now you got two equations already. The first one, 4X plus 7Y equals to 73. Another one is 2X plus 2Y equals to 23. So sekarang ni soalan dia nak cari Y. Correct or not? So pelajar, saya nak gunakan kaedah penghapusan. Tengok depan. Kalau kaedah penghapusan, you nak cari Y kan? You want to find the Y value. That means you hapuskan nilai X. Can I eliminate the X? Of course can. So nak hapuskan nilai X, pekali X mesti kena sama. The coefficient of X must be same. So apa itu pekali? Apa itu coefficient? Pelajar, coefficient atau pekali bermaksud? Ni. 4, 2. Tak sama tau. Selagi tak sama, you tak boleh hapuskan. So, how to make it the coefficient become same? You kena buat modification. Sebab itu cikgu darab dengan 2. I take the second equation and multiply with 2. So, when I take the second equation multiply with 2, now cikgu akan dapat berapa? 4X tambah 4Y sama dengan 46. Jadi, cikgu gunakan persamaan 1 dan persamaan 2 untuk menghapuskan X. Okay? Because now you got 4X, 4X. Sudah sama tau. Pekali sudah sama. Because I already multiply with 2. Now I can easily eliminate the X dengan melakukan operasi tolak. Kita ambil persamaan 1, tolak dengan persamaan 2. That's what I write down over here. So 4X tolak 4X kosong. 7Y tolak 4Y, 3Y. 73 tolak 46, 27. Pelajar, can we find the Y? 27 bahagi 3, I dapat 9. Pelajar, that is the answer for question number 2. I think all of you dapat buat soalan ini dengan betul. Cantik pelajar, very good. Okay, Karina ada soalan. Sir, dia kan nak Y je kan? Kalau saya nyatakan sekali X dan Y tak apa ke? Tak apa, no problem. Janji kamu sebutkan itu Y. No problem. Karina, you buat kaedah penggantian ke kaedah penghapusan? I think you buat kaedah penggantian. Is it right? Hapuskan. Okay, no worries. I think you hapuskan the Y, is it earlier? No problem. Tak ada masalah. Janji you berikan nilai Y. Tapi kalau nak jimatkan masa, you tengoklah itu soalan. Soalan itu dia kata dia nak Y kan? Kalau dia nak Y, hapuskanlah X. Betul tak? Unless dia tanya X dengan Y, dan kita buat dua-dua. Tetapi tak salah juga kalau you berikan dua-dua nilai. No problem. You still getting the marks. Okay, pelajar? Alright? Semua okay, pelajar? Any questions so far? Tak ada? So, pelajar, inilah salah satu topik yang sangat famous dalam you punya SPM paper 2. Okay? The reason kenapa saya discuss, okay,
Tak apa Khairini, it's okay, no problem. Now, the reason kenapa I discuss beberapa topik ini sebab topik-topik inilah yang sangat famous, sangat favorite untuk you punya SPM kertas 2. These are the type of question they can give you. Okay, belajar? Boleh ya? So remember, one of the topic yang sangat penting dalam paper 2, okay, daripada topik form 1, form 2, form 3 adalah topik ini. Apa topik ini? Persamaan serta ataupun simultaneous equation. Mesti confirm keluar dalam you punya SPM paper 2 awak. Kertas 2 anda. Boleh ya? Okay, topik ini sudah settle. Now let's move on different topic. Pelajar topik ini pernah tak belajar dalam tingkatan 4? Topik 1? Betul tak? Ini topik yang kamu pernah belajar dalam form 4, chapter 1. Correct or not? And this topic also salah satu topik yang sangat famous, sangat favorite, sangat kegemaran untuk kertas 2 anda. Again, soalan kebat is another famous one. Okay, soalan kebat daripada topik ini sangat-sangat famous dalam SPM. Okay, quadratic equation. Ataupun bahasa Melayu we call persamaan kuadratik. Okay, alright. Pelajar ingat whatever topik yang cikgu discuss hari ini adalah topik-topik yang akan disoal dalam you punya SPM kertas 2 anda. Sebab tu cikgu buat kelas hari ini, cikgu nak share with you all these things. Kalau tak, saya kenapa nak buang masa saya? Correct or not? So whatever topic I've discussed to you, catatkan. Okay, topik persamaan serentak form 1. Topik quadratic equation form 4. All these topic akan disoal dalam paper 2 awak, kertas 2 anda. Alright? Mostly graph question, right, sir? It can be a graph question, it can be a without graph question. Nobita. Okay? Nobita-san, you punya nama you something different. What's your real name? Nobita. Saya nak tanya ni. Saya nak tahu. What's your real name? Sebab ramai yang tak bagi tak letak nama betul dia. Apa nama sebenar awak? Nobita. Oh, memang Nobita nama awak. Oh, nice. Okay. Alright. Okay. So where are you from, Nobita? Negeri mana? Negeri Sembilan. Okay. Alright. Okay. Pelajar. Now, let's take a look the soalan yang cikgu dah prepare untuk awak. Okay. Okay. Pelajar. Semua tengok. Pelajar, here you go. Semua nampak nombor 1? Ini pun soalan percubaan SPM sebenar. This is also one of the question yang cikgu ambil daripada trial, SPM trial awak. I don't know from negeri mana, tapi soalan percubaan SPM. Okay? Nah, cuba tengok soalan ini pula. Okay? Ukuran panjang sebuah bilik yang berbentuk segi empat tepat ialah 3 meter melebihi ukuran lebarnya. Apabila sebuah kapit yang luasnya 6 square meter diletakkan di atas lantai bilik berkenaan, didapati masih ada ruang 2 kali ganda luas kapit yang tidak dipenuhi. Hitung dalam meter lebar bilik itu. The length of the rectangular room is 3 meters more than its width. When a carpet with area 6 square meter is placed on it, it is found that the area of the uncovered region is twice the area of the carpet. Calculate in meter the width of the room. 4 markah. Pelajar, time start for you. You can try this now before I can discuss with you. Ini kena fikir Pelajar ini kena fikir. Ini soalan kebat. Okay? Cuba fikir and selesaikan soalan nombor 1. Ini topik apa? Topik kuadratik. Saya sudah bagi tahu itu topik kuadratik. So use some idea in quadratic. Cuba selesaikan nombor 1 ni pelajar. Come on, all of you. Try this out. Come on pelajar.
Okay, again, Tivishwar, orang yang pertama reply me, the width is 9 cm. Tivishwar, I think you're actually existing student, right? Your name is very familiar. Okay, okay. Thanks, Tivishwar. Appreciate for your reply. Okay. Let's wait for the rest to finish up their work. Boleh ya? Kita tunggu sekejap. Can? Pelajar dah siap? Dapat jawapan? Berikan saya jawapan. Okay. Ashwin, dia kata lebar 9. Okay, same answer like Tivishwar. Okay. Alright, I need more reply. Pelajar-pelajar lain, come on. Berikan jawapan yang kamu dapat. Okay, hi. Hi itu nama dia ke atau saya pun tak tahu. Okay, hi dia kata 9 cm. Same answer. Okay. Thank you, hi. Saya panggil dia hi saja. Ya, I know. Itu bukan nama sebenar. Saya pun tak tahu kenapa you all tak mau letak nama sebenar. Saya pun pelik. Okay, so secret your name Sangat rahsia nama awak Okay, Ramya 9 cm also. Good. Okay, so far I getting 9 Semua dapat 9. Nishantini pun dapat 9. Nur Nadia pun dapat 9 juga. Okay. Alright. Herwin got 3 meter. Okay, thank you Herwin. Any other answers? Come on. Ada jawapan lain? Okay, Anbul again also got 3 meter. Okay. Saya tak tahu mana yang betul, mana yang salah. I have no idea whether your answer is correct or not. Sebab saya tak buat lagi. Bila saya buat, then I know which is the correct answer. Okay. You just tell me what you get. Itu je. Okay, Tan dapat 3 meter. Okay, Tan also got 3 meter. Okay, tadi got 999, sekarang got 333. Okay, any other answers? Any other answers? Ada jawapan lain tak? Any other answers? Okay, Nobita dapat 3. Yashni dapat 3 juga. Now I'm getting all 333. Just now got 999, now got 333. Okay. Okay, other than 9, other than 3. Selain daripada 9, selain daripada 3. Ada jawapan tak? Other than 9, other than 3. Anyone got the different answer? Tak ada? Tak ada? Okay, pelajar, tak apa. Now, let me discuss. Let me show you the working. And let's check whether your answer is 9 or 3. Okay, baik. Pelajar, saya ada compilation of topic yang topik trial question. Soalan trial anda boleh dapatkan dalam you punya website. Okay, you can search in Google. Ada banyak soalan trial. You can take it. Tak ada soalan compilation. Tak ada. Inilah saya compile untuk kelas hari ini saja. Okay, hi. Boleh Okay, alright. So, pelajar, tengok dia punya soalan dia. Ukuran panjang sebuah bilik berbentuk segi empat tepat. Pelajar, dia kata bilik itu berbentuk apa? Rectangle, segi empat tepat. Okay. Panjang dia adalah 3 meter lebih daripada ukuran lebarnya. Okay, pelajar, saya nak tanya anda. Ada tak dia bagi awak lebar? Did they mention what is the lebar? Tak ada kan? Dia tak bagi tahu pasal lebar. Correct not? Jadi boleh tak cikgu andaikan lebar itu sebagai X? Can I assume the lebar sebagai X or whatever lah? X pun boleh, Y pun boleh, mana-mana pun boleh. Okay? And dia kata apabila sebuah kapit yang luasnya 6 meter kuasa 2 diletakkan di atas lantai bilik berkenaan, didapati masih ada ruang 2 kali ganda luas kapit yang tak dipenuhi. Hitung dalam meter bilik, okay, lebar bilik itu. Okay, pelajar, kita tengok. Saya dah sediakan jawapan untuk anda. Look at the diagram. That rectangle tu pelajar, rectangle itu merujuk kepada bilik. Okay, that is the bilik, the room. Okay, lebar cikgu andaikan X sebab lebar dia tak bagi tahu. So lebar cikgu andaikan dia sebagai X. Correct or not? So that's why I put here lebar is X. Dan panjang dia adalah lebih 3 meter. They've mentioned dalam soalan. Panjang bilik itu lebih 3 meter daripada lebar. Okay, dia kata panjang dia is 3 meter more than the width. That's why I ambil X tambah 3. Okay, so lebar X, panjang dia X tambah 3. Okay, yang warna merah ini adalah kapet lah. Okay,
Inilah tempat di mana dia masukkan kapit. And berapa luas kapit itu? 6 meter kuasa 2. So, bila kapit warna merah itu dimasukkan dalam bilik itu, didapati ruangan kosong ruangan kosong yang ada adalah 2 kali ganda. Bermaksud apa? 6 meter kuasa 2, 6 meter kuasa 2. Inilah yang kita sebut sebagai 2 kali ganda. Betul tak pelajar? Do you get the logic behind it? Lepas dah letak kapit 6 meter kuasa 2, dia dapati ruangan kosong dia 2 kali ganda. 2 kali ganda bermaksud 6 tambah 6, 12. Betul tak pelajar? Yes or no? Jadi cikgu letakkan 6, 6, 6. Yang saya color dengan warna merah itu adalah kita sebut sebagai kapit lah. Okay, so, sekejap pelajar. Ramai yang masuk keluar ni. Sekejap. Then let me admit them. Sekejap Kenapa ni ramai yang masuk keluar ni? Sekejap Let me admit them. Okay. Okay, so now, sekarang ni kamu dah tahu luas bilik itu. Betul tak? Luas bilik itu berapa? 6 tambah 6 tambah 6. 18 kan? So, that's why I did share pelajar. Ini luas dia. Okay, panjang darab lebar. Panjang X tambah 3, lebar X. Sama dengan luas dia 3 darab 6. Because kita ada 3, 6. 6, 6, 6. So, bila kamu expand, kamu dapat X kuasa 2 tambah 3X sama dengan 18. 18 ini bawa ke kiri, kamu dapat kuadratik. Okay? Pelajar, once you dapat kuadratik, I'm very sure after that, kamu tahu tak guna kalkulator? Semua tahu guna kalkulator, pelajar? I'm very sure all of you know how to use your calculator. Siapa yang tak tahu, then something wrong with you. Okay? Jadi pelajar guna kalkulator awal, dapatkan 2 nilai X. Okay, saya dapat 2 nilai X. Yang pertama adalah 3. Yang pertama adalah negatif 6. Jangan lupa buat kaedah pemfaktoran seperti ini. Inilah factorization. Pemfaktoran. Very, very important. You tak letak benda ni, kamu ditolak 1 markah. Okay. Now you dapat 2 nilai X. 1, 3, 1, negatif 6. Pelajar, sekarang saya nak tanya awak. Okay. X adalah apa? Pelajar, apa itu X? X adalah you punya lebar. Your X adalah lebar. Jadi pelajar, boleh tak lebar dia menjadi negatif? Can be the width become negative 6? Impossible, student. Tak mungkin jadi negatif 6. Betul tak? Ada tak orang bagi tahu, saya punya rumah, lebar rumah saya negatif 4,000 meter. Something wrong. Something weird, right? Correct not? Jadi negatif itu you kena reject. Jadi dalam kurungan, awak kena nyatakan di sini reject. Kalau tak letak reject, bermaksud pemiksa akan andaikan the examiner thinks that you give 2 answer. So it's important to indicate. You kena nyatakan di sana rejected. Dalam bahasa Melayu, abaikan. Boleh? So kita ambil 3. Jadi pelajar, jawapan yang betul adalah lebarnya berapa? 3. That is the correct answer. Okay? It's not cm, it's meter. Okay, it's a typing error dekat sini It's a meter. Sebab soalan ni meter kan? So 3 meter lah. Okay? So pelajar, boleh faham tak? Okay, to those who get 9 cm just now, 9 meter just now. Now, can you see where is your mistake? Boleh tak kamu tengok di mana you punya kesalahan? Sebab ramai pelajar akan bagi tahu 9. Jadi, after discuss this question, you sudah tahu di mana you punya kesalahan. So guys, this is the answer untuk soalan tersebut. Inilah soalan percubaan SPM. Tapi saya cuma tak sure which state is that. Saya tak pasti negeri mana. Okey pelajar? Semua faham tak? Jelas? Faham Ada nak tanya apa-apa soalan? Any question? Tak ada No, sir. Okay, very good. Bagus. Okay. So pelajar, next. Kita dah masa sikit, saya tak nak buang masa. Okay, guys. Now, yang ni sangat-sangat mudah. Cuba tengok number 2. Number 2, topik sama, kuadratik juga. Okay, tapi ini lebih mudah. I'm very sure all of you can do this without any mistake. Okay, given that the width, the length, and the height of the cuboid is 2 cm, 14 minus x and x.
By using factorization, find the value of x if the volume of the cuboid is x square minus 20. Diberi bahawa lebar, panjang dan tinggi sebuah cuboid berukuran 2, 14 tolak x dan x. Dengan menggunakan pemfaktoran, cari nilai x jika isi pada cuboid itu ialah x kuasa 2 tolak 20. Pelajar, saya nak tanya satu benda sebelum anda mula buat. Apakah formula untuk mencari isi pada cuboid? What is the formula to find the volume, to find this cuboid volume? Any idea? Ini form 2 kita belajar kan? Form 2 ke form 3? Yes, thank you Pragatish. Lebar, okay, the length. Okay, B itu apa Pragatish? B is what? Okay, panjang darab lebar darab tinggi. Yes, no Dania, correct. Okay, panjang darab lebar darab tinggi. In English, length multiply the width multiply the height. So use that formula, selesaikan and dapatkan nilai X. Ini sangat-sangat simple and very straightforward question. Okay, soalan yang sangat straightforward. I'm very sure you all can do this. Okay, okay, pelajar, come on. Saya nak anda cuba buat nombor 2 and tell me apakah nilai X yang kamu dapat. This time I want all of you give me the correct answer, the correct value. Boleh pelajar? Okay, come on guys. Unable again. That is very fast. Sebab nombor 2 ni senang, kan? Soalan tadi ramai memberikan jawapan yang berbeza. Tapi this time I hope all of you can give me the correct answer because number 2 is very simple one. Okay, Karen ni pun kata 10 juga. Okay, cantik. You see? Now all of you can answer me. Sebab nombor 2 ni agak senang lah compared to earlier one. Okay, pelajar semua dapat tak 10? Semua dapat 10? Ini senang je pelajar. Kamu gunakan formula panjang darab lebar darab tinggi. Pelajar, let me show you the working lah. Saya tak nak ambil masa lama sebab ini benda simple kan. Pelajar, here you go. Okay, this is the cuboid kan. Kalau cuboid inilah bentuk dia. Okay, isi perut dah ada. Okay, isi perut dah ada. X kuasa 2 tolak 20. Kan? So, dia punya tinggi, the height is X. Lebarnya 2. Panjangnya 14 tolak X. So, saya gunakan formula yang cikgu berikan tadi lah. Panjang darab lebar darab tinggi. Okay, kamu kembangkan. You just have to expand lah. Okay, expand, kamu akan dapat kuadratik seperti ini pelajar. Okay, once you expand, bila awak kembangkan, kamu akan dapat persamaan kuadratik seperti ini. And after that, you should know how to do. You use your calculator, dapatkan 2 nilai X. Okay, so once again, you akan dapat 2 nilai X. Satu positive 10, satu lagi negatif 2/3. So, but you have to remember, X adalah merujuk kepada tinggi. How can be the tinggi is negative? Cannot be right. Jadi, dalam kurungan, you have to indicate ini kita reject. Rejected. So, jawapannya adalah berapa? X sama dengan 10. So, good job guys. I think yang ni semua boleh buat sebab yang ni senang. Kan? This is easier compared to earlier one. Betul tak? So, pelajar, you must understand. Ada soalan yang mereka bagi awak yang agak mudah. You can solve it very easily. Ada soalan yang awak kena fikir sikit. Jadi, depends on the question kamu dapat. Kalau kamu dapat soalan senang, very good. Tapi kalau dapat soalan susah, tolong jaga. Boleh Okay, pelajar. So, next, let's move on. Ada masa lagi, saya tak nak bawa masa. Okay, pelajar. Next, pelajar, ini topik apa ni? Di mana kamu belajar topik ini? Boleh pelajar bagi tahu saya? Where did you learn this topic? Okay, solid geometry ni kamu belajar form 3, tingkatan 3. Ingat tak kamu belajar pasal isi padu, the volume for the hemisphere, you know, for the what they call for this cylinder, for the cone, you know. Okay. Do you know what? Topik ini adalah topik yang sangat favorite untuk you punya SPM paper 2 awak. Even though you learn this in your tingkatan 3, but as I mentioned to you earlier, you punya SPM akan keluar semua topik daripada tingkatan 1, 2 dan 3, 4 dan 5. Okay? Okay, pelajar, I dah prepare satu soalan. Pelajar, ini soalan SPM sebenar. This is the real SPM question which came out in the year
Wait, 2000, I think 2018. 18 or 19? I think 18 or 19 lah. I'm not very sure. Tapi ni soalan SPM sebenar yang disoal dalam SPM. I just not sure dia 2018 atau 2019 tak, saya tak pasti. Alright? Okay, pelajar. Solid geometry dalam bahasa Melayu, pepejal geometri, Ashwin. Pepejal geometri. Alright? In BM we call pepejal geometri, ya. Okay, pelajar sekarang ni cuba tengok soalan satu ni. Perhatikan. Okay. Let me do this with you, Okay, Raja 5 menunjukkan sebuah tangki air berbentuk silinder. Please take note, tangki air itu berbentuk silinder di sebuah taman perumahan yang mempunyai 125 buah rumah. Okay, dalam taman itu berapa jumlah rumah kita ada? 125 rumah. Setiap rumah menerima isi padu air yang sama banyak. Alright? So that is a photo, right? That is a tangki besar, and from the tangki disalurkan kepada all the houses. How many houses we have? 125 houses they have. And dalam setiap rumah, tangki mereka sama size. Alright? Okay. Diameter tangki yang berbentuk silinder itu ialah 4 meter. Okay? So the given is the diameter untuk tangki ini. So diameter dia berapa? Diameter 4 kan? Kalau diameter 4, jejari berapa? Jejari adalah 2 meter. Betul? Okey. Diberi bahawa setiap rumah mempunyai tangki berbentuk cuboid. Okey, tangki berbentuk cuboid dengan keluasan tapak 0.8. Okey. So setiap rumah ni mereka mempunyai tangki yang berbentuk cuboid tau. Cuboid means apa? Semua sisi sama panjang. Cuboid. Cuboid. This is how you get lah. Bermaksud lebar, tinggi dengan panjang berbeza-beza, cuboid. Alright? Okay. So dia dah kata tapak dia, okay, I contoh sikit tapak dia, luas dia sudah diberikan. Berapa? 0.8. It's already given to you, 0.8. Okay, sekarang ni soalan dia. Hitung tinggi paras air dalam meter bagi setiap tangki dalam rumah itu. Pelajar, soalan dia sekarang, dia minta kita cari berapa tinggi air dalam tangki dalam setiap rumah itu. That is the question now. Pelajar, do you understand the question not? Okay. Tangki besar itu akan salurkan air untuk 125 rumah. Okay. And setiap rumah itu mempunyai tangki saiz yang sama. Okay. So, diameter tangki adalah 4. Kalau diameter tangki adalah 4, okay, radius ataupun jejari adalah 2. And diberi bahawa setiap rumah mempunyai tangki berbentuk cuboid dengan keluasan tapak 0.8. And now the question is, find the height of the water level. Hitung tinggi paras air dalam meter bagi setiap tangki dalam rumah. Okey, pelajar, semua tengok. Cikgu dah sediakan jalan kerja dia. Semua tengok depan. Okey, pelajar. Ini tangki air yang besar tu, silinder. Okay, that is the cylinder. Okay, so pelajar tengok itu silinder. So first I need to find berapa jumlah air dalam tangki silinder itu. So pelajar, apa formula untuk mencari isi padu silinder? V sama dengan pi R kuasa 2H. In bahasa Melayu, V sama dengan pi J kuasa 2H. Ataupun T lah. T itu tinggi kan? Ini H height. R is radius. Dalam bahasa Melayu, J itu jejari. It's the same thing lah. R adalah jejari, H adalah tinggi. So pelajar, can I gantikan the formula accordingly? So V sama dengan, the pi I ganti berapa? 22/7. Radius untuk silinder itu adalah 2. I gantikan 2 kuasa 2. Tinggi is already given dalam soalan. Kan? 3.5. Okay? Tinggi is already given 3.5 kan? I gantikan pelajar, isi padu untuk silinder besar itu adalah 44. So from that amount, 44 cubic meter of water will supply to 125 houses. Akan disalurkan kepada 125 rumah. Jadi secara matematik, satu rumah dapat berapa liter air? Sebab setiap rumah itu mempunyai tangki yang sama saiz. Each houses has the same sizes of the
the water tank, you know. So sebab itu cikgu ambil 44 bahagi dengan 125. Bermaksud setiap rumah akan dapat berapa air? 0.352 meter kuasa 3. Pelajar, sampai sini boleh faham? Sampai sini boleh faham tak pelajar? Saya dah bercakap banyak dah. Saya sebenarnya tak sihat tahu hari ni. Sakit tekak dengan sesama sejak semalam. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba. Okey, sudah faham Okey, cantik. Tapi soalan dia mau apa? Dia nak berapa tinggi tangki dalam rumah itu. Tinggi air tangki dalam rumah itu. So pelajar, very simple. Once you get this already, pelajar, tengok next page. Ini adalah tangki air dalam setiap rumah. Dia sudah bagi tahu dalam rumah itu tangkinya berbentuk cuboid. So tengok ada lukiskan bentuk cuboid. Correct not? Okey, dalam soalan dia dah bagi tahu the base area. Base area adalah 0.8 is already given. Correct not? Pelajar, isi padu untuk cuboid apa? Panjang darab lebar darab tinggi. Correct not? So, ini formula dia. V equals to, okay, cikgu ambil W darab dengan L darab dengan height. Width multiply the length multiply the height. Lebar darab panjang darab tinggi. So, isi padu sudah ada kan? Setiap rumah dapat 0.352. So, this is the isi padu. Kan? So, lebar dengan tinggi tak tahu. You tak payah tahu secara berasingan. Because you sudah tahu lebar darab tinggi adalah you punya base area. 0.8. Jadi terus gantikan 0.8. Kan? Sekarang height. Height inilah yang saya mau cari. Ini yang saya nak cari. Betul. Saya just put as a H. So, nak cari height apa kita buat? 0.8 bawa ke kiri jadi bahagi. So, 0.352 bahagi dengan 0.8 maka kamu dapat 0.44. Pelajar, inilah ketinggian tangki air dalam setiap rumah itu. Okey pelajar, boleh faham? Inilah jawapan untuk soalan tersebut. Dalam form 3 you belajar soalan macam mana? Cari isi padu untuk ini, cari isi padu untuk itu. Very simple. Tapi in SPM you tengok soalan dia, you kena banyak berfikir. Nampak pelajar? Do you get the idea not? Semua faham yang jelas tak pelajar? Do you understood not? Ini soalan SPM sebenar yang disoal dalam UPM tau. This is how does your SPM question looks like. Beginilah bentuk-bentuk soalan yang akan disoal dalam exam awak. You kena banyak berfikir. Okay, tolong jangan harap soalan keluar straightforward. Cari isi padu cuboid. Okay, bla bla bla. No. Itu form 3, yes. Tapi in form 5, don't. Okay, no way. Okay. So pelajar inilah contoh-contoh soalan kebat yang akan disoal, yang bakal disoal dalam you punya SPM anda, especially paper 2. Okay, kertas 2 anda. Alright. Okay. Which question Oh, you mean okay, yang ni ke? Yang ni ini soalan dia. Okay, ini soalan dia pelajar. Siapa nak ambil gambar, ambil gambar. Ini soalan SPM sebenar. You can find dalam SPM, dalam soalan SPM sebenar. Memang ada. Cuma saya tak pasti 2018 or 19. I'm not very sure. Okay. Alright. So pelajar, masa pun dah nak habis. Okay. So guys, do you get some knowledge today? Kamu hari ini hadir kelas saya. Kamu dapat tak input hari ini untuk anda? Do you get some input for you guys? Tak kisahlah pelajar form 4 ke pelajar form 5. Do you get the input? Dapat tak? Dapat tak pelajar? So yang dapat input saya happy lah. Saya gembira sebab kamu dapat sedikit input. Okay? Untuk subjek matematik hari ini. Okay, sebab hari ini cuti. That's why we did some questions so that saya nak berikan pendedahan bagaimana soalan kebat akan berbentuk untuk you punya exam. How does the question looks like in your exam? Okay, and how to tackle soalan kebat. And that's the reason I'm conduct the class today with you. Alright. Okay, so pelajar. Okay. So that's all today, pelajar. Itu untuk saya sampaikan hari ini. Okay. And kepada pelajar yang masih mencari-cari lagi, sir, saya nak dapatkan tuition, nak belajar tuition macam mana, pelajar, my class is still going on. Okay, ramai pelajar-pelajar saya yang belajar dengan saya form 4, form 5. Okay, so if y'all guys want to join my class untuk kelas tuition saya, I'm teaching maths and admaths.
kedua-dua subjek. Okay, anda boleh join my class anytime. Okay, if you want to know more about my classes, my timing, bila cikgu punya kelas, semua tu, anda boleh hubungi nombor yang tertera dalam chat box anda itu. Okay, so pelajar, happy to see you all today. Have a good day everyone. See you guys. Take care. Bye-bye.